Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada Ustaz Firdaus dan rakan-rakan sekalian. Pada hari ini, kumpulan kami akan membentangkan tajuk terakhir iaitu tajuk 8, penjajahan dan dekolonisasi. Daripada hasil pembelajaran, kita akan dapat menjelaskan fenomena kemusnahan alam bermula daripada falsafah Cartesian dualism, menjelaskan keperluan dekolonisasi dengan menyahkan insight anthropocentrism dan menghuraikan dekolonisasi melalui pendekatan Islam bersepadu, sejahtera dan ekologikal. Dubito ergo cogito, cogito ergo sum. I dot therefore I think therefore I am. Gagasan ego cogito ergo sum yang bermaksud aku berfikir justru aku ada atau wujud telah merubah pandangan alam dan ilmu Eropah kepada satu pandangan baharu yang memusnahkan perseimbangan hubungan antara Tuhan, manusia dan alam. Aliran ini dibawa oleh René Descartes yang juga dikenali sebagai bapa falsafah moden. Beliau berpendapat bahawa sumber pengetahuan yang dapat dipercayai adalah akal semata. Hanya pengetahuan yang diperoleh melalui akal adalah yang memenuhi syarat yang dituntut oleh semua pengetahuan yang ilmiah. René Descartes dan gagasan ego cogito ergo sum. Daripada gagasan ego cogito ergo sum, wujudlah pula aliran Cartesian dualism yang membawa maksud jiwa dan tubuh terpisah. Beliau menganggap pemikiran individu terpisah daripada tubuh dan dunia luar. Jiwa adalah kesedaran dan berfikiran. Pemikirannya pula tidak bergantung pada ruang masa. Jiwa tanpa tubuh akan berfikir secara semula jadi. Cartesian dualism membahagikan kehidupan kepada dua ekstrim iaitu berfikir sebagai sifat mutlak manusia dan manakala alam benda sebagai makhluk tiada apa-apa nilai dan makna. Gagasan itu telah memutlakkan keupayaan akal rasional manusia secara bersendirian tanpa peranan aktif Tuhan dan alam dalam proses perolehan ilmu. Rasionalisme Descartes yang menyingkirkan peranan Tuhan menjadi paradigma ilmu dan universiti moden hari ini. Cartesian dualism juga dikenali sebagai rasionalisme humanism, rasionalisme anthropocentrism atau egoisme Descartes ini menjadi paksi ilmu pengetahuan dan disiplin sains tabi'i dan sosial moden. Secara egoistik, Descartes mempelopori paradigma ilmu yang bersifat diri sendiri sebagai subjek perolehan ilmu berpandukan akal rasional atau minda beliau semata-mata. Tuhan bukan sumber ilmu yang utama dan segala selain daripada akal rasional atau minda manusia hanya sebagai objek kosong tanpa nilai untuk diketahui dan dikuasai oleh akal rasional atau minda. Implikasi kehidupan berasaskan Cartesian dualism. Dualism ialah suatu konsep yang berhubungan dengan kewujudan dua elemen yang berbeza pada suatu benda atau perkara. Disebabkan oleh aliran Cartesian dualism, maka wujudlah mind-body problem di mana ia membezakan minda dan tubuh badan yang saling bertindak balas dan dianggap terpisah. Dan perbezaan antara dua perkara, iaitu perkara subjektif, objektif, kuantitatif, kualitatif, spiritual, material, seni, sains dan moral legal. Dualism dan mind-body problem. Selain dualism, ada teori lain yang bertentangan dengan dualism yang mempunyai hubungan dengan konsep ketuhanan iaitu monism. Istilah dualism dan monism adalah konsep falsafah. Monism menangani kesatuan, sebaliknya dualism membicarakan konsep dua. Dualism tidak menerima kesatuan dalam kepelbagaian di mana dualism berpegang kepada manusia mempunyai perbezaan antara dua perkara iaitu satu bahagian adalah minda dan satu perkara adalah fizikal. Minda dan fizikal terpisah. Monism pula menerima kesatuan segala sesuatu di alam semesta di mana monism berpegang kepada wujudnya satu perkara sahaja iaitu minda dan fizikal adalah sama. Ia tidak melihat perbezaan dalam kepelbagaian alam semesta. Semua ada tetapi satu adalah inti monism. Seterusnya ialah aliran falsafah dualism. Falsafah dualism ini terbahagi kepada 4 iaitu naturalism, materialism, atheism dan reductionism. Yang pertama ialah naturalism. Naturalism merupakan falsafah yang menerima alam sebagai keseluruhan realiti. Asas kepada falsafah ni, alam boleh dikenali melalui panca indera manusia. Contohnya macam penglihatan, pendengaran. Kemudian pengikut naturalism ni dia menerima kaedah saintifik tetapi masih menerima segala yang berpunca dari alam. Dan yang ketiga ialah berpendapat bahawa manusia tidak harus menjauhkan diri dari alam. Contohnya macam melalui pendidikan, mereka mengutamakan pendidikan yang berkaitan dengan sains.
Seterusnya ialah materialism. Materialism ialah fahaman yang berkaitan dengan kebendaan, benda yang berjirim atau berjisim. Fahaman ni tidak percaya akan alam gaib kerana mereka percaya yang kewujudan tu hanyalah dibuktikan melalui unsur yang nyata atau realiti. Kefahaman materialism juga berpendapat yang panca indera itu sebagai satu-satunya alat untuk mendapatkan ilmu. Ilmu sebagai pengganti agama dalam menetapkan hukum dan kecenderungan dan tabiat manusia sebagai akhlak. Yang ketiga ialah atheism. Atheism ialah satu bentuk fahaman atau kepercayaan yang tidak mengaku kewujudan Tuhan. Jadi golongan yang mengikut fahaman atheism ni dipanggil atheist. Mereka adalah golongan yang tidak mengaku adanya Tuhan. Dan yang keempat ialah reductionism. Reductionism ni berasaskan sains dan manusia. Ianya merupakan fahaman yang segala-galanya mestilah diturunkan kepada satu konsep asasi yang mesti dipersetujui oleh semua. Maksudnya kat sini, contohlah sesuatu realiti tu akan dipermudahkan menjadi fakta-fakta yang lebih mudah untuk difahami. Reductionism terbahagi kepada scientism. Scientism merupakan ideologi materialistik yang menyamakan seluruh realiti dengan material. Golongan scientism ni mengutamakan sains dalam apa-apa hal dan menganggap yang sains tu satu-satunya kebenaran yang mutlak. Mereka menolak ilmu wahyu sebagai sumber kebenaran. Sebab mereka fikir yang ilmu wahyu tu tidak boleh dibuktikan dengan kaedah saintifik. Falsafah reductionism yang kedua ialah positivism. Positivism ialah sistem falsafah yang didasarkan kepada fakta-fakta yang nyata dan juga berdasarkan hukum-hukum sains. Fahaman ini percaya bahawa sains merupakan satu-satunya pengetahuan yang sah, manakala fakta adalah paling sesuai untuk menerangkan tujuan pengetahuan. Golongan positivism akan merujuk kepada perkara-perkara atau keadaan yang dapat ditentukan bila mereka dapat melihat dan membuktikan. Contohnya, mereka menilai sesuatu objek dari pengamatan ataupun eksperimen. Seterusnya, kita berbincang kepada dualisme. Dalam konteks dualisme ini terbahagi kepada tiga, iaitu egoisme, anthropocentrisme dan eurocentrisme. Jika dilihat, koordinisasi ini terbahagi kepada tiga, penjajahan epistemologi, penjajahan manusia serta penjajahan wilayah ataupun tanah. Egoisme bermaksud sesuatu tindakan adalah betul dengan melihat kepada kesan dan tindakan tersebut kepada individu. Istilah egoisme ini berasal dari bahasa Latin ego yang bermaksud aku. Jika kita lihat dari segi maksudnya, egoisme itu merujuk kepada perkataan aku atau sombong. Di sini jelas menunjukkan apa yang kita lakukan hanya untuk kepentingan diri sendiri. Teori ini menganggap sesuatu nilai itu baik apabila ia menguntungkan diri sendiri, iaitu individu itu sendiri. Egoisme ini diasaskan oleh Friedrich Wilhelm Nietzsche dan menurut beliau, moral ialah kepentingan diri, pemeliharaan diri, mengasihi diri, kesedaran diri dan seumpamanya. Individu yang berpegang kepada falsafah ini percaya bahawa mereka harus mengambil keputusan yang dapat memaksimumkan faedah kepada diri sendiri. Teori ini bersifat individualistik. Sebagai contoh, jika kita ingin pergi ke kerja dan melihat seorang wanita tua terjatuh di pinggir jalan,
tindakan kita ialah membiarkan dan tidak menolong wanita tua tersebut kerana kita mahu sampai ke tempat kerja pada waktu yang ditetapkan. Anthropocentrisme. Dari sudut etimologi, anthropocentrisme ini berasal dari perkataan bahasa Yunani anthropos yang bermaksud manusia dan kepercayaan bahawa manusia adalah entiti yang paling penting dalam semesta. Ia mentafsirkan atau menganggap dunia dari segi nilai dan pengalaman manusia. Istilah ini boleh diguna secara bergantian dengan kemanusiaan dan beberapa merujuk kepada konsep itu sebagai keunggulan manusia atau keistimewaan manusia. Seluruh perubahan yang terjadi kepada makhluk dan alam adalah bergantung kepada manusia. Dalam kata lain, manusia bebas melakukan apa sahaja kerana manusia dianggap sebagai hakim yang menghakimi setiap kejadian di muka bumi ini. Kita ambil contoh, masyarakat di Malaysia sekarang ini cenderung untuk mengikut fahaman anthropocentrisme ini kerana menganggap manusia ialah makhluk yang istimewa, seterusnya merosakkan alam sekitar demi tujuan pemodenan. Anthropocentrisme ini juga dianggap sangat tertanam dalam banyak budaya manusia moden dan tindakan sedar. Ini adalah konsep utama dalam bidang etika alam sekitar dan falsafah alam sekitar, di mana ia sering dianggap sebagai punca utama masalah yang dicipta oleh tindakan manusia dalam ekosfera. Eurocentrisme ataupun kepercayaan berpusatkan Eropah merujuk kepada kecenderungan untuk mentafsir sejarah dan budaya masyarakat bukan Eropah dari sudut perspektif pandangan Barat. Maksudnya di sini, Eurocentrisme ini lebih kepada mementingkan terhadap pandangan Barat. Apabila melakukan sesuatu, mereka akan merujuk kepada pandangan Barat. Menurut J.M. Blount, kepercayaan tersebut adalah satu bentuk teori peresapan budaya berpusatkan Eropah yang mempercayai Eropah sebagai pencetus peradaban manusia sama ada di kawasan yang tertentu atau di seluruh dunia. Proses kolonisasi berpaksikan Eurocentrisme. Pandangan Eurocentrisme ini termasuk mengabaikan nilai masyarakat bukan Eropah dilihat lebih rendah daripada masyarakat Barat serta mengabaikan apa yang orang Asia atau orang Afrika lakukan kepada masyarakat Barat. Gagasan ini melihat sejarah masyarakat bukan Eropah sebagai sebahagian daripada pengembangan Eropah dan pengaruh civilizing, iaitu proses tamadun. Proses kolonisasi berpaksikan kepada aliran Eurocentrisme ini melalui 3 kaedah penjajahan. Yang pertama, penjajahan epistemologi, kedua, penjajahan manusia dan ketiga, penjajahan wilayah ataupun tanah. Kolonisasi penjajahan epistemologi ini membangunkan ilmu kolonial berasaskan kerangka epistemologi rasionalisme bagi membincangkan tentang agama, budaya, masyarakat, bahasa dan sebagainya. Sistem yang bertentangan dengan pandangan Barat dianggap sebagai ketinggalan zaman, serta penjajahan ini mewujudkan karakter epistemik arrogance, keangkuhan cendekiawan apabila keyakinan terhadap pengetahuan yang dimiliki dan keupayaan untuk mengetahui menjadi lebih giat. Ilmu-ilmu yang berasal dan berkembang dari Eropah Barat telah dijadikan penanda-penanda aras dan rujukan sejagat universal tentang sistem, struktur dan sifat universiti serta ilmu. Ia turut menafikan kepentingan, keberadaan dan peranan sistem, struktur dan sifat universiti dan ilmu lain yang bukan bercirikan Eropah Barat. Ilmu kolonial ialah ilmu yang mengumpulkan segala maklumat tentang tanah jajahan untuk tujuan pengawalan dan pemantauan. Ia berasaskan dasar dan epistemologi yang dilakukan oleh sarjana penjajah kolonial British terhadap tanah jajahan. Tujuan ini untuk menguasai aspek politik dan pemikiran masyarakat tanah jajahan. Sewaktu penjajahan, pejabat tanah jajahan Colonial Office di London telah menetap
menetapkan dasar agar ilmu dan korpus ilmu kolonial diwujudkan bagi memastikan penjajahan dapat bertahan lama. Kolonisasi ilmu bermaksud proses menjadikan pendidikan itu dikuasai oleh pengaruh-pengaruh tertentu, contohnya dipengaruhi oleh pemikiran barat. Kolonisasi ilmu berlaku tahap demi tahap sampailah pengaruh barat ini menjadi naratif secara terang-terangan dalam pendidikan kita. Hal ini kita dapat sedari melalui metod pembelajaran yang memisahkan nilai-nilai keagamaan dan keduniaan. Melalui proses kolonisasi ilmu ini, dapat melahirkan anak-anak peribumi yang berfikiran penjajah, dan ini adalah satu usaha yang sering dilakukan oleh penjajah barat. Kaedah yang kedua adalah penjajahan manusia. Penjajahan imperialisme. Imperialisme ni adalah satu tindakan, satu negara tu bila dia nak jajah satu negara yang lain, dia kena ada kuasa untuk memerintah. Dalam arti kata lain, untuk jadi penjajah, dia tak boleh lemah. Dia kena ada kuasa. So, penjajah ni bila dia jajah satu-satu negara tu, dia bagi alasan tau. Aku jajah negara ni sebab negara ni dia mundur. So, penjajah ni datang bukan semata-mata untuk menakluk, tapi untuk memajukan tempat tu dan rakyat dalam tempat tu. Dengan cara apa? Dengan cara pemikiran mereka lah. Kaedah yang ketiga adalah penjajahan wilayah atau tanah. Penjajah ni dia bawa satu slogan ataupun misi which is gold, glory and God. Yang pertama sekali, gold. Kita boleh kaitkan dia dengan kekayaan. Penjajah ni bila dia jajah satu-satu negara tu, dia akan bolok hasil yang ada dekat situ. Contoh tanah Melayu, hasil yang ada dekat tanah Melayu adalah timah, getah dan rempah-ratus kan. So penjajah ni akan boloklah hasil-hasil tu untuk mencapai kekayaan. Yang kedua adalah glory ataupun kegemilangan. Dengan cara apa untuk capai kegemilangan ni? Okey, penjajah tadi dia akan bolok sesuatu tanah atau wilayah tu dengan menguasai tempat tu. Dia akan memperkembangkan lagi kawasan jajahan dia. Bila terjadi je macam tu, dia akan bagi ancaman kepada penjajah yang lain. So penjajah lain akan jadi takut lah. Dari situ, mereka akan capai kegemilangan. Yang ketiga adalah God, yang kita kaitkan dengan keagamaan. Of course lah, penjajah ni akan ada satu ajaran dan agama dan dia tak simpan untuk diri dia saja. Dan dia akan sebarkan agama dia tu dekat tempat yang dia jajah. Penjajah ni, dia tak akan jajah satu-satu tempat tu macam tu je, dia tak akan main redah je. Dia akan tengok dulu, lokasi ni strategik ke? Tempat tu ada banyak bahan mentah tak? Kalau banyak, so that tempat ni strategik lah untuk dijajah. Dari bahan mentah, mereka akan capai kekayaan. Mereka tengok lagi, tempat ni sesuai tak untuk pasaran baru? Pasaran baru, penempatan untuk perdagangan mereka. Sesuai tak? Kalau sesuai, maka mereka akan jajah tempat tu. Terusnya, jom kita tengok peta ni. Peta ni menunjukkan dunia ni terbahagi kepada dua disebabkan oleh perjanjian Tordesillas ni. Daripada perjanjian Tordesillas tu, bahagian kiri dan bahagian kanan sini dimonopoli ataupun dikuasai oleh Sepanyol, dan bahagian tengah ni antara hijau dan purple ni dikuasai oleh Portugal. Selepas perjanjian Tordesillas, wujudnya lagi satu perjanjian iaitu perjanjian Saragossa. Perjanjian Saragossa ni wujud sebab Sepanyol dengan Portugal ni nak merebut satu kawasan kat sini yang dinamakan Kepulauan Maluku. Akhirnya daripada perjanjian tu, Portugal yang dapat Kepulauan Maluku, seluruh Asia dan kepulauan yang ada dekat situ. Next kita tengok peta ni. Peta ni dia tunjuk banyak benda tapi tak apalah. Kawasan yang berwarna biru ni adalah wilayah yang dikonquer oleh orang Portugis lah, termasuk Melaka. Kalau kita tengok kawasan warna oranye ni, kawasan ni dipegang oleh Amerika Syarikat. Tapi disebabkan perjanjian Tordesillas tu, Sepanyol kan boleh monopoli kawasan tu. So, Sepanyol campur tangan. Menyebabkan Amerika Syarikat ni marah lah. Bila dah marah, teruslah perang Amerika Syarikat, Sepanyol. Tapi lepas perang tu habis, wujud pula perang Filipina dan Amerika Syarikat. Implikasi kolonisasi melalui gagasan Eurocentrism. Yang pertama sekali adalah ketamakan kapitalis. Kapitalis ni adalah orang yang ada modal ataupun senang cerita orang yang berduit lah, yang kaya. Kolonisasi ni menyebabkan golongan kapitalis ni menjadi tamak sampai mereka tak hirau dah eksploitasi dan ketidakadilan kepada negara-negara yang mereka jajah.
Senang cerita, golongan kapitalis ni dia tak kisah dah apa jadi kat sekeliling dia, asalkan dia pun ni raih untung, asalkan dia pun dapat keuntungan. Yang kedua, kolonisasi ni akan mewujudkan jurang perbezaan antara negara sebelah utara dan sebelah selatan melalui pelbagai aspek lah, politik, ekonomi dan sosial. Yang ketiga, menyemarakkan proses antropogenik. Antropogenik ni adalah kemusnahan ekologi dan alam sekitar yang disebabkan oleh campur tangan manusia, yang disebabkan oleh egoisme dan saintisme. Kemudian ialah antropogenik. Antropogenik ialah kesan atau akibat yang dihasilkan atau dibuat oleh manusia atau sesuatu yang berlaku disebabkan oleh aktiviti manusia. Antropogenik ni berlaku sama ada apabila manusia mengambil, menambah atau mengubah keadaan asal alam dan sumber-sumbernya. Antropogenik memberikan kesan kepada kemusnahan alam, ekosistem dan eksploitasi alam. Antara kesan antropogenik ini ialah smallpox. Smallpox ialah cacar yang disebabkan oleh infeksi virus. Penyakit ini berpunca dari udara yang tercemar dengan virus dan boleh berjangkit melalui sentuhan atau pakaian kotor. Yang kedua ialah pembunuhan beramai-ramai. Dan yang ketiga ialah penyiksaan kepada manusia. Yang keempat ialah manusia dijadikan hamba perdagangan. Yang seterusnya adalah pendekatan dekolonisasi di Malaysia. Yang pertama, Islamisasi, iaitu pengislaman masyarakat di Malaysia secara besar-besaran. Yang kedua, pemikiran kearifan tempatan. Yang ketiga, watan, iaitu rela berkorban untuk berbakti membela nasib bangsa dan negara. Yang keempat, insan ekologikal. Dan yang kelima, sejahtera. Kesan dekolonisasi ialah perubahan epistemic arrogance kepada epistemic humility. Seperti yang kita tahu, perkataan epistemik bermaksud apa-apa yang berkaitan dengan pengetahuan. Epistemic arrogance ialah keangkuhan dan kesombongan golongan intelektual yang berasa bangga dengan ilmu kepakaran yang mereka ada. Mereka juga berasa bahawa diri mereka adalah lebih bagus daripada orang lain. Manakala epistemic humility bermaksud nilai murni yang muncul daripada pengiktirafan kepada kerapuhan keyakinan epistemik, iaitu keyakinan yang diterapkan kepada proses untuk mendapatkan, menilai dan menggunakan pengetahuan. Dalam erti kata lain, epistemic humility bermaksud tawaduk dan rendah diri terhadap ilmu yang diperoleh. Selain itu, epistemic humility juga bermaksud bahawa mengakui diri sendiri tidak tahu banyak perkara. Selain mengakui bahawa pemahaman terhadap dunia tidak lengkap menyebabkan kita tidak menerima dan memahami sesuatu perkara secara jelas seperti yang kita rasakan. Epistemic humility adalah penting untuk mengelakkan diri dari timbul perasaan riak, sombong dan menginginkan pujian daripada orang lain. Gagasan epistemic humility yang bermaksud merendah diri untuk belajar diperlukan untuk membangunkan insan bersepadu, sejahtera dan ekologikal. Yang seterusnya ialah pendekatan insan bersepadu, sejahtera dan ekologikal. Ekologi bermaksud cabang sains yang mengkaji habitat dan interaksi di antara benda hidup dengan alam sekitar. Insan ekologikal pula ialah golongan manusia yang mengkaji tentang perilaku manusia dengan persekitaran, interaksi timbal balik yang menguntungkan antara manusia dan persekitaran, interaksi manusia dengan lingkungan bersifat dinamik dan interaksi manusia dengan persekitaran yang terjadi pada pelbagai peringkat yang bergantung pada fungsinya.
Sejahtera merupakan istilah berkonotasi positif yang bermaksud aman dan makmur, senang dan tenteram serta terpelihara daripada bencana. Insan bersepadu pula bermaksud insan yang seimbang dan harmoni dari segi intelek, rohani, jasmani dan emosi berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan. Skop di dalam lingkungan sejahtera terdiri daripada 10 elemen yang dihimpunkan dalam sebuah akronim iaitu SPICES di mana S bermaksud spiritual, P bermaksud physico-psychological, I bermaksud intellectual, C bermaksud cognitive dan cultural, E bermaksud ethical, emotional, ecological dan economic dan seterusnya S bermaksud societal dimensions. Di dalam tajuk ini, kita sudah mempelajari tentang kesan Cartesian dualism, dekolonisasi, pemikiran dan ilmu anthropocentrism, menjayakan insan bersepadu, sejahtera dan ekologikal, serta penghasilan ilmu baru insan, falsafah sejahtera serta ekologikal. Sekian, terima kasih.